أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami daripada kumpulan 3 akan menerangkan tajuk kajian kami iaitu nilai-nilai murni menurut ajaran agama. Saya, Nurizatul Afika binti Muhammad Rizal, nombor majlis 055044 akan menerangkan tajuk kajian saya iaitu nilai-nilai murni yang membentuk kesepaduan sosial menurut ajaran agama Buddha. Yang pertama, iaitu latar belakang agama Buddha. Agama Buddha telah bertapak dari kurun yang ke-6 sebelum Masihi dan telah diasaskan oleh Gautama Buddha yang merupakan seorang putera dan anak kepada Raja Suddhodana dan Permaisuri Mahamaya. Gautama Buddha atau nama sebenarnya Siddhartha telah menolak agama Hindu yang dikelilinginya pada waktu kecil yang disifatkan sebagai sebuah ajaran agama yang bebas, menilai individu berdasarkan kepada sistem Veda dan kasta. Malahan, persekitaran kehidupan, kematian dan kehidupan semula yang mengandungi nilai kebahagiaan yang disifatkan sementara ditolak. Bahkan tidak mempercayai kehidupan manusia yang berakhir dengan kematian. Sebaliknya, Siddhartha mengemukakan bahawa persekitaran kehidupan, kematian dan kehidupan ini tidak akan berakhir. Selain itu, Siddhartha mendapati bahawa hawa nafsu manusia membawa penderitaan kepada diri dan orang sekelilingnya akibat cenderung melakukan nilai kerosakan. Maka, Siddhartha mencari jawapan untuk menyelesaikan masalah ataupun perkara tersebut dengan mengemukakan iaitu kebenaran agama Buddha atau Dharma melalui aturan moral Buddha yakni sila. Aturan moral Buddha yakni sila merupakan langkah pertama yang penting dalam pengamalan batin yang baik. Sila mengandungi 4 kebenaran mulia atau dikenali sebagai Dhamma Cakkappavattana Sutta. Kandungan pertama menyatakan bahawa kehidupan manusia ini dipenuhi dengan penderitaan. Kedua, sebab berlaku hawa nafsu manusia. Ketiga, penderitaan daripada nafsu tersebut boleh dihilangkan. Dan yang terakhir, cara menghilangkan penderitaan dan mencapai kebahagiaan yang diimpikan melalui jalan 8 lapis mulia atau 8 peringkat kod etika, kemudian diikuti aturan meditasi iaitu samadhi, iaitu pemerhatian yang baik dan yang terakhir aturan panna iaitu pendapat yang baik dan benar. Bagi jalan lapis mulia perlu dilalui oleh setiap penganut dengan usaha sendiri bagi menghilangkan penderitaan yang dialami penganut akibat hawa nafsu dan perilaku yang berlebihan atau terlalu mengagungkan keduniaan. Jalan 8 lapis yang perlu dilalui adalah pandangan yang benar, sammaditi, fikiran yang benar, samma sankappa, pertuturan yang benar, samma vaka, perbuatan yang benar, samma kammanta, rezeki yang benar, sama ajiva, usaha yang benar, sama vayama, kesedaran yang benar, sama sati, dan tumpuan yang benar, sama samati. Jika ke-8 peringkat dilalui, maka individu tersebut telah mencapai nibbana ataupun dikenali sebagai nirvana. Nirvana bermaksud menghembus, yakni menghembus lilin atau kebencian yang dihembus keluar dari diri individu. Nirvana juga merujuk kepada kehilangan ego dalam diri, seterusnya menamatkan penderitaan yang dialami manusia apabila berhijrah dari satu kehidupan ke kehidupan yang seterusnya. Kemudian, nilai-nilai murni yang diajarkan dalam ajaran agama Buddha antaranya nilai perpaduan. Agama Buddha tidak mengutuk agama lain, sebaliknya mengakui semua jenis agama di dunia. Agama Buddha cuma membezakan agama lain dengan agamanya dari sudut susah ataupun senang, bukan sebaliknya iaitu baik ataupun buruk. Maka ajaran agama Buddha mengajarkan penganutnya supaya tidak bersifat menghukum serta mendiskriminasikan penganut lain. Perkara ini jelas memupuk sifat perpaduan dalam diri setiap penganut ajaran agama Buddha. Nilai seterusnya, nilai cinta akan keamanan. Siddhartha Gautama Buddha telah menekankan belas kasihan kepada semua makhluk. Dalam ucapan khutbahnya, larangan tidak membunuh, tidak mengancam orang lain, tidak mencuri, tidak mengancam harta benda orang lain, tidak berzina, tidak mengancam kesucian orang lain, tidak berbohong, tidak mengancam reputasi orang lain dan tidak meminum arak, tidak mengancam rasional sendiri dan keselamatan orang lain. Jelaslah bahawa
Siddhartha Gautama Buddha tidak pernah mengajarkan penganutnya supaya menimbulkan masalah pada diri dan juga pada orang sekeliling mereka. Selain itu, nilai toleransi. Nilai toleransi sentiasa diberikan penekanan dan keutamaan dalam ajaran agama Buddha atau Dhamma. Menurut Nur Farhana Abdul Rahman, mengatakan toleransi dalam ajaran agama Buddha dikenali sebagai data. Maka, untuk mencapai nirvana, ketinggian nilai moral perlu dipenuhi selaras dengan doktrin jalan 8 lapis untuk mengelakkan kitaran hidup yang penuh kesengsaraan, iaitu samsara. Buddha juga banyak memperingatkan penganutnya supaya tidak marah, tidak berpuas hati atau tidak suka akan pihak yang menyampaikan perintahnya. Nilai toleransi dapat dilihat berdasarkan sikap Raja Asoka yang komited dalam bertoleransi dalam beragama, fahaman, kepercayaan daripada pelbagai agama demi mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Nilai yang terakhir iaitu nilai keadilan. Nilai keadilan dilihat mengubah tanggapan Buddha terhadap dunia yang serba kekurangan dan ketidakadilan. Menurut Kawada dan Adam, kewujudan kasta atasan menindas kasta bawahan dan hanya menguntungkan mereka sahaja. Oleh itu, Buddha telah memperkenalkan dan menekankan konsep asas kebijaksanaan terhadap kesaksamaan yang mendasari doktrin kesaling bergantungan iaitu Pratya Samutpada. Tujuan Buddha menekankan konsep untuk menolak kewujudan kasta yang bercanggah dengan norma manusia dan menolak perbezaan masyarakat dari segi pekerjaan, jantina, agama dan tradisi. Kesimpulannya, nilai-nilai murni yang diajarkan dalam ajaran agama Buddha menjurus kepada membentuk kesepaduan sosial sesama penganut agama Buddha dan juga penganut agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Aini binti Ayub, nombor matrik 055476. Baiklah, tajuk kajian saya ialah nilai-nilai murni menurut ajaran agama Kristian. Asal-usul perkembangan agama Kristian. Agama Kristian merupakan agama samawi yang dibawa oleh Nabi Isa AS kepada Bani Israel dengan berpandukan kepada ajaran Nabi Musa AS yang bersumberkan ajaran dari kitab Taurat. Allah Subhanahu Wa Taala juga menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa AS sebagai panduan umat baginda. Baginda dan para pengikutnya tetap meneruskan dakwah meskipun baginda juga mendapat tentangan yang keras terutamanya daripada pendeta-pendeta Yahudi sehinggakan mereka berkomplot untuk membunuh baginda. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Isa daripada dibunuh dengan diangkatkan ke langit. Namun, penganut agama Kristian mempercayai bahawa baginda telah disalib, sedangkan Allah menyerupakan Yahuza seperti Nabi Isa. Kemudian Yahuza ditangkap dan disalib oleh orang Yahudi. Jadi, selepas fenomena Nabi Isa diangkatkan ke langit itu, agama Kristian yang asal telah mula diselewengkan dan ditokok tambah oleh musuhnya. Sehinggakan keaslian samawinya telah dinodai dan berubah menjadi agama ciptaan manusia. Penyelewengan terhadap ajaran Nabi Isa AS telah dilakukan oleh Paul, kira-kira pada tahun 38 Masihi. Begitulah hakikat ajaran agama Kristian yang sekarang lebih tepat dikenali dengan Paulinism, iaitu agama Paul. Nama asal Paul ialah Saul. Saul ni, dia berbangsa Yahudi dari suku Benjamin, bermazhab Farisa yang kuat berpegang kepada undang-undang Yahudi dan juga ajaran Taurat. Tetapi Paul ni menentang keras ajaran Nabi Isa sewaktu baginda berdakwah. Beliau berasal dari Silisia, sebuah bandar perdagangan Greek yang merupakan sebuah bandar pertemuan berbagai aliran dan juga fahaman timur dan juga barat. Sumber ajaran agama Kristian yang sekarang adalah berdasarkan Bible. Bible ni ada dua jenis. Yang pertama Old Testament dan yang kedua New Testament. Old Testament adalah berasal dari kitab Taurat. Manakala New Testament berasal dari kitab Injil. Tapi kedua-dua ini, Bible ni, Old Testament dan New Testament yang sekarang telah diselewengkan. Terdapat banyak tokok tambah dan juga penyelewengan yang telah dilakukan oleh Paul dalam membentuk agama Kristian yang sekarang, yang baru ini, yang membuktikan beliau merupakan Yahudi yang munafik
yang ada tujuan untuk merosakkan agama Kristian yang sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Di samping itu, beliau hendak meyakinkan pengikut baharunya bahawa beliau merupakan utusan Nabi Isa AS, sedangkan bukan. Ajaran rekaan Paul berunsurkan pelbagai agama dan juga falsafah, lalu menjadi doktrin-doktrin yang berfungsi sebagai sumber agama Kristian yang terkini, iaitu antaranya konsep Trinity. Agama Kristian merupakan agama universal. Pensaliban Nabi Isa AS di kayu salib sebagai penebusan dosa warisan, tidak perlu berkhatan, dan juga 7 doktrin Paul. Itu adalah doktrin yang telah direka-reka oleh Paul dalam agama Kristian. Nilai-nilai murni menurut ajaran agama Kristian. Di dalam agama Kristian, mereka telah menganjurkan nilai-nilai murni kepada para penganutnya. Di dalam Old Testament, mengandungi 10 arahan, iaitu the 10 Commandments. Yang pertama, mempercayai Trinity. Yang kedua, tidak menyembah berhala. Yang ketiga, tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang keempat, tetap mengingati dan mensucikan hari Sabat. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina dan melakukan maksiat. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan berdusta. Dan yang ke-10, jaga hak jiran dan hak orang lain. Manakala di dalam New Testament mengandungi penganjuran nilai di dalam kehidupan seharian, iaitu yang pertama, mengutamakan etika. Yang kedua, Yesus sebagai teladan. Yang ketiga, jangan menipu. Yang keempat, mencari keredaan Tuhan. Yang kelima, merendah diri dan berlemah lembut. Yang keenam, jangan menghina orang lain. Ketujuh, mencintai jiran. Ke-8, menjauhi 7 perkara haram. Ke-9, menjelaskan kebenaran. Ke-10, jangan tamak. Dan yang terakhir, mencintai orang lain seperti diri sendiri. Sekian sahaja daripada saya, pembentangan tentang proposal tajuk kajian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Husna binti Khairuddin. Nombor matrik 055195. Saya akan membentangkan berkaitan nilai-nilai murni agama Yahudi. Agama Yahudi merupakan agama yang dikenal sebagai salah satu agama monoteisme mutlak, iaitu Tauhid. Ajaran Tauhid meletakkan dasar kepercayaan Tuhan Esa pada tempat pertama. Jika dipelopori dari sejarahnya, agama ini merupakan kelanjutan daripada agama Tauhid yang telah dirintis oleh Ibrahim. Terdapat 3 istilah yang sering digunakan dalam menamakan umat Yahudi, iaitu yang pertama Yahudi, yang kedua Ibrani dan yang ketiga Israel. Istilah Yahudi berasal daripada bahasa Arab yang memiliki persamaan erti yang bermaksud bertaubat atau orang yang bertaubat. Sementara istilah Ibrani berasal daripada kata abara yang bererti menyeberang. Penamaan ini dilatar belakangkan dengan kedatangan mereka yang menyeberangi sungai Ufrat di bawah pimpinan Nabi Ibrahim. Yang terakhir, untuk sebutan Israel digunakan kerana dinisbahkan kepada Nabi Yaqub yang mempunyai nama lain Israel. Oleh kerana itu, mereka dikenal sebagai Bani Israel yang bererti anak keturunan Israel. Daripada ketiga-tiga istilah di atas, Yahudi atau Judaism menjadi yang paling popular di dalam literatur barat. Meskipun demikian, orang Yahudi lebih senang jika dipanggil dengan sebutan Israel. Sumber-sumber ajaran agama Yahudi. Yang pertama, Kitab Taurat. Kitab Taurat ialah kitab suci ajaran agama Yahudi. Taurat artinya hukum atau pengajaran dan ia menunjukkan pada keseluruhan apa yang telah diketahui tentang Allah dan hubungannya dengan dunia ciptaannya. Kitab Taurat menunjukkan kepada 5 kitab Musa, iaitu Kejadian, Keluaran, Imamah, Bilangan dan juga Ulangan. Seterusnya ialah Kitab Talmud. Kitab Talmud merupakan kitab yang menjadi rujukan dan juga menjadi pegangan utama. Mempercayai wahyu diturunkan secara lisan kepada Nabi Musa.
Kitab Talmud juga mempunyai dua bahagian iaitu Misnah dan Gemara. Talmud mengajarkan tentang sopan santun keyahudian, penafsiran kitab Taurat, keyakinan, pengetahuan dan adat budaya terbatas bagi penganut agama Yahudi sahaja. Nilai-nilai murni agama Yahudi. Dalam Yudaism terdapat 10 perintah Tuhan di mana 6 di antaranya menjadi asas utama etika dan moral mereka iaitu yang pertama, hormatilah kedua orang tuamu. Yang kedua, jangan membunuh. Seterusnya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan bersifat dengki terhadap orang lain. Sekian, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanin Kristina binti Kasim, nombor matrik 056759. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk proposal saya iaitu nilai-nilai murni dalam ajaran agama Sikh. Yang pertama ialah dari segi pengenalan ajaran agama Sikh. Agama Sikh ni diasaskan oleh Sri Guru Nanak Dev Ji. Selepas beliau meninggal dunia, penggantinya pula diberikan pangkat guru. Sebanyak 10 orang guru telah mengambil alih tempat beliau secara perlahan dan berakhir pada 1708 setelah kematian Gobind Singh yang tidak meninggalkan pengganti manusia tetapi meninggalkan satu himpunan skrip suci yang dipanggil Adi Granth. Skrip ini kemudian diberikan nama Guru Granth Sahib. Kepercayaan utama ialah mengenai ketuhanan yang bersifat nirarki, iaitu tidak berbentuk, abadi, sangat kuasa dan manusia tidak dapat menghuraikannya. Merupakan sebuah agama monoteistik, iaitu kepercayaan bahawa Tuhan adalah satu, iaitu tunggal, yang ini merupakan konsep keesaan Tuhan dan berkuasa penuh atas segala serta tidak memerlukan sesuatu yang lain sebagai pembantu, yang konon mungkin mempunyai kuasa yang hampir sama sepertinya. Penganut Sikh juga percaya bahawa Tuhan mereka iaitu Wahai Guru berada di mana-mana sahaja. Merupakan agama kelima yang terbesar di dunia dengan lebih 23 orang juta pengikut. Yang kedua ialah dari segi sumber ajaran agama Sikh. Pada tahun 1699, Sri Guru Granth Sahib Ji telah memperkenalkan satu order yang baharu yang dikenali sebagai Khalsa yang bermaksud tulen. Tujuannya adalah untuk melindungi identiti kaum Sikh daripada diresapi oleh ajaran Hindu dan juga Islam. Konsep ini menghendaki penganut ajaran Sikh mengamalkan konsep 5K. Konsep 5K terdiri daripada Kesh, Kara, Kachera, Kirpan dan juga Kanha. Ini ialah gambar bagi konsep 5K dalam ajaran agama Sikh. Kelima-lima konsep ini mempunyai maksud dan simbol yang tersendiri. Yang pertama ialah Kesh. Kesh ialah berambut panjang. Kesh merupakan simbol keimanan di mana penganut ajaran agama Sikh ini tidak boleh memotong rambut mereka kerana ia menganggap akan melanggar perintah Tuhan mereka. Yang kedua ialah Kirpan yang bermaksud pedang kecil. Kirpan ini merupakan lambang setia dan teguh, pegangan agama dan iltizam tinggi. Yang ketiga ialah Kangha, iaitu sikat. Penganut ajaran agama Sikh ini akan menyimpan sikat mereka di dalam serban. Yang keempat ialah Kachera yang bermaksud seluar pendek khas. Kachera ni merupakan simbol kepada kesediaan setiap waktu dan tangkas membuat kerja. Dan yang terakhir ialah Kara yang bermaksud gelang besi. Penganut ajaran agama Sikh ini akan memakai Kara di tangan kanan mereka sebagai simbol untuk mengelakkan kejahatan. Penganut Sikh mengaku dan menghormati ajaran ke-10 orang guru yang termaktub di dalam kitab Sri Guru Granth Sahib Ji yang mengandungi 1430 halaman. Kitab suci ini istimewa dari segi agama dan sejarah kerana ia adalah satu-satunya kitab suci di seluruh dunia
yang mengandungi sabda penganut agama Sikh, Islam dan juga Hindu dari pelbagai kasta, latar belakang, pekerjaan dan juga wilayah yang berbeza. Granti atau Gyani memainkan peranan penting dalam perjalanan sesuatu upacara agama di Gurudwara. Seorang granti merupakan kalsa yang arif tentang pengetahuan, keagamaan dan falsafah. Hal ini menyebabkan semua penganut ajaran agama Sikh menghormati granti kerana statusnya dapat disamakan dengan wazir Tuhan. Yang terakhir ialah nilai-nilai murni dalam ajaran agama Sikh. Yang pertama ialah nilai kesefahaman. Nilai kesefahaman dapat dilihat melalui pemakaian dasta oleh penganut ajaran agama Sikh yang sangat berkait rapat dengan kepercayaan, budaya dan amalan agama mereka. Yang kedua ialah nilai kejujuran. Nilai kejujuran diamalkan melalui cara kedua iaitu kirat. Karo iaitu pengikut Sikh perlu mencari nafkah dengan jujur tanpa mengamalkan eksploitasian atau penipuan. Yang terakhir ialah nilai kerajinan. Nilai kerajinan dipraktikkan di mana seorang Sikh perlulah rajin untuk membersihkan rambutnya yang panjang dengan menggunakan sikat atau kangha agar kesucian itu dapat dikekalkan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakinah binti Sufyan, nombor matrik 054890. Saya akan menerangkan perkenaan nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama Hindu di Malaysia. Baiklah, sebelum saya menaraikan atau menjelaskan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam agama Hindu, suka untuk saya berkongsi atau menjelaskan tentang latar belakang agama Hindu serta sumber ajaran mereka. Agama Hindu ataupun Hinduisme merupakan satu agama atau falsafah yang berasal daripada benua India dan kawasan sekelilingnya yang berhampiran. Agama ini adalah agama yang ketiga terbesar di dunia di mana ianya memiliki lebih kurang 900 juta penganut. Boleh dikatakan kira-kira 890 juta daripada bilangan penganut tersebut berada di India. Agama Hindu merupakan agama utama di benua India meskipun India ini dianggap sebagai sebuah negara yang sekular. Dan untuk pengetahuan, di Malaysia, pengaruh Hindu lebih awal sampai berbanding dengan agama-agama lain terutama seperti agama Islam dan lain-lainnya. Hinduisme di Malaysia biasanya dianuti oleh kaum India yang merangkumi hampir 6.37% penduduk Malaysia. Dapat dilihat daripada data dari Jabatan Statistik Malaysia bahawa daripada 1,800,000 penduduk di Malaysia yang merupakan kaum India, terdiri daripada beberapa keturunan iaitu 82.7% adalah keturunan Tamil, 7.7% Malayali, 4.7% ialah Punjabi dan 3.4% Telugu dan boleh dikatakan 1.5% adalah daripada lain-lain keturunan. Dan kebanyakan penganut Hindu di Malaysia ini tertumpu di kawasan semenanjung Malaysia. Baiklah, seterusnya adalah sumber ajaran agama Hindu. Apa sumber ajaran agama Hindu? Sumber bagi ajaran agama Hindu adalah kitab suci Veda, iaitu sebuah kitab yang berisikan ajaran kesucian yang diwahyukan oleh Yang Widiwasa oleh para Maharisi. Veda ni merupakan satu kitab suci atau wahyu Tuhan Yang Maha Esa bagi penganut agama Hindu dan merupakan jiwa yang merasapi seluruh ajaran Hindu bagaikan sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang amat panjang dalam sepanjang abad. Veda secara etimologinya berasal daripada kata Ved, bahasa Sanskerta yang artinya mengetahui ataupun pengetahuan. Veda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi serta berasal dari Yang Widiwasa. Kitab suci Veda dikenali pula dengan Shruti, yang artinya bahawa kitab suci Veda adalah wahyu yang diterima melalui pendengaran suci dengan kemekaran institusi para Maharisi. Juga disebut dalam kitab mantra kerana juga disebut sebagai kitab mantra kerana memuat nyanyian-nyanyian pujaan. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan Veda adalah Shruti dan merupakan kitab yang tidak boleh diragukan kebenarannya dan berasal dari Yang Widiwasa.
Bahasa yang digunakan dalam kitab Veda ni adalah bahasa Sanskerta. Yang nama Sanskerta ni dipopularkan oleh Maharshi Panini, iaitu seorang penulis tata bahasa Sanskerta yang berjudul Atandayani, yang sampai kini masih menjadi buku pedoman pokok dalam mempelajari Sanskerta. Sebelum nama Sanskerta menjadi popular, bahasa yang dipergunakan dalam Veda dikenali sebagai nama Daiwi, bahasa ataupun sabda dewata. Tokoh yang merintis penggunaan tata bahasa Sanskerta ini adalah Ri Panini. Kemudian dilanjutkan oleh Rishi Patanjali dengan karyanya dalam kitab bahasa. Jejak Patanjali diikuti oleh Rishi Wararuchi. Veda juga dikatakan kitab suci yang mencakupi pelbagai aspek kehidupan yang diperlukan oleh manusia berdasarkan materi isinya yang luas likupannya, maka jenis buku Veda itu banyak. Maharishi Manu membahagikan jenis isi Veda itu ke dalam dua kelompok besar, iaitu Veda Shruti dan Veda Smriti. Pembahagian ini juga dipergunakan untuk menamakan semua jenis buku yang dikelompokkan dalam kitab Veda, baik yang telah berkembang dan tumbuh menurut tafsir sebagaimana dilakukan secara turun-temurun menurut tradisi maupun sebagai wahyu yang berlaku secara institusional ilmiah. Kelompok Veda Shruti isinya hanyalah memuatkan wahyu, sedangkan kelompok Smriti ialah isinya bersumberkan dari Veda Shruti. Jadi Veda Shruti ni merupakan manual, iaitu sebuku pedoman yang sisinya tidak bertentangan dengan Shruti. Baik Shruti maupun Smriti, keduanya adalah sumber ajaran agama Hindu yang tidak boleh dilakukan kebenarannya. Baiklah, yang terakhir adalah nilai-nilai murni dalam agama Hindu, yang mana tajuk ini merupakan tajuk bagi saya punya proposal. Apa nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama Hindu ni? Banyak sangat nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama Hindu, antaranya Dharma iaitu tanggungjawab, Karma kelahiran semula ataupun jemaah semula, Ahimsa iaitu kasih sayang, Bhakti iaitu berbakti cinta pada Tuhan dan sesama, Brahmacharya iaitu sikap terpuji dari segi fizikal dan rohani, Dirti iaitu bekerja dengan bersungguh-sungguh, Astiya tidak mencuri, Saucha kebersihan dari segi mental dan fizikal, Vidya iaitu ilmu dan pandangan rohani, Akroda iaitu tidak cepat marah, Satya kebenaran, kesetiaan dan kejujuran, Kasma mudah memberi maaf, Damo adalah mengawal fikiran, Aparigara tidak tamak, dan yang terakhir adalah Saudaya iaitu berdisiplin dan berilmu. Dan daripada video ini saya akan terangkan tentang 3 nilai murni, iaitu Dirti, Asteya dengan Saucha, yang mana Dirti adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang penganut agama Hindu ni, jika dia ditugaskan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, dia hendaklah menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh tanggungjawab, iaitu mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh. Dengan demikian akan tercapai hasil yang maksimum dan memuaskan bagi dirinya maupun orang lain. Dan yang kedua adalah Asteya, iaitu tidak mencuri. Penganut agama Hindu dinasihatkan supaya tidak melakukan perkara-perkara seperti mencuri dan menghasut kepunyaan orang lain. Sesiapa yang melakukan kegiatan mencuri adalah melanggar prinsip Asteya, dan bagi mereka yang juga mempunyai perasaan ingin menghasuti harta benda orang lain juga dikatakan bertentangan dengan etika agama Hindu itu sendiri. Sebenarnya kurangnya pengendalian indera dan ketamakan seseorang akan menimbulkan keinginannya untuk mencuri. Orang yang inginkan barang orang lain atau mencuri adalah orang yang tidak mengendalikan dan selalu terjebak dengan nafsu duniawi. Orang dengan sifat seperti ini pada akhirnya akan menderita kerana tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki dan selalu ingin mengambil hak orang lain. Seseorang yang memegang teguh Asteya, iaitu tidak mencuri ini, pegangan teguh sebagai tidak mencuri, akan bebas daripada ketamakan dan tidak memiliki keinginan untuk mencuri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Saucha, iaitu kebersihan dari segi mental dan fizikal. Di bawah Saucha ni, penganut agama Hindu diarahkan sentiasa mewarisi sikap kebersihan
dari segi fizikal dan mental. Ini bermakna mereka ni mesti sentiasa menjaga tingkah laku dan perbuatan mereka agar tidak menjadi percakapan orang lain. Setiap penganut agama Hindu ni sepatutnya bersopan santun dan tidak melanggar mana-mana prinsip tingkah laku yang telah ditetapkan oleh agama Hindu. Sebenarnya, kebersihan yang dalam agama Hindu terbahagi kepada dua jenis, iaitu dari segi fizikal dan mental. Kebersihan fizikal berarti menjaga tubuh badan, menjaga tubuh seseorang supaya bersih dari luaran dan maupun dalaman. Dan kebersihan dari dalaman dapat diperoleh dengan menjalankan hukum kesihatan yang baik dan memakan makanan yang satvika. Apa itu makanan satvika? Satvika adalah makanan yang menyihatkan dan menguatkan mental, memanjangkan umur dan berkhasiat serta mengandungi nutrisi. Kebersihan luaran artinya adalah memakai pakaian bersih dan menjaga kebersihan tubuh badan. Seterusnya, kebersihan ni bukan hanya pada badan sahaja tetapi juga fikiran dan hati. Kebersihan mental bererti bebas dari pemikiran yang negatif dan daripada nafsu, ketakmakan, kemarahan, kebencian, rasa bangga, rasa cemburu dan lain-lain. Dengan hati dan fikiran yang bersih ni, maka ketenteraman dan kedamaian serta ketenangan hidup akan mudah didapati oleh mereka ini. Kesimpulannya adalah agama Hindu ni dia mengamalkan nilai-nilai murni, nilai-nilai yang baik seperti kepercayaan kepada Tuhan, tolak ansur, ketabahan, mengawal diri, tidak dendam dan tidak dengki, saling memaafkan, menimba ilmu, kemanusiaan, tidak fanatik terhadap agama, memerangi hawa nafsu, mengawal kemarahan, mencegah penyiksaan dan patuh kepada ajaran Veda. Tambahan pula, agama Hindu juga mengamalkan nilai-nilai seperti kasih sayang, larangan minum arak, mentaati ibu bapa, mengawal nafsu dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan daripada proposal kami ialah ajaran agama Buddha, Kristian, Yahudi, Sikh dan juga Hindu menyeru penganutnya kepada kebaikan bukan kejahatan. Seterusnya, terdapat nilai-nilai murni anjuran agama yang tersendiri berdasarkan sumber ajaran agama masing-masing seperti bersumberkan kitab. Agama membawa kesejahteraan, perpaduan dan juga kedamaian kepada penganut yang taat. Dan yang terakhir sekali, ajaran agama Islam tetap menjadi agama yang benar dari segi akidah, syariah dan juga akhlak. Tiada keraguan dalam agama Islam kerana Islam adalah agama yang hak dan sempurna. Islam adalah agama yang benar.